Hello semua. Jadi yang hari ini kita akan discussion tentang hypothesis testing, cuma dengan fokus kepada one tail and also two tail test. Sebelum tu kita tengok dulu sedikit tentang the power of hypothesis testing. So the power of test sama juga dengan to reject the as no ataupun to accept. Atau dengan kata mudahnya, kalau power of test ni maknanya kebolehan kita untuk mencari perbezaan ada data yang sampel mean kita berbeza daripada population mean ataupun dua sampel yang dengan variance berlainan A dan B. So kalau power ni maknanya kita boleh kebarangkalian lebih tinggi untuk nak accept the H alternative, bermaksud A ni tak sama dengan B, population A tak sama dengan population B. Itu adalah power of test. Okay, mungkin banyaklah penerangan ni, cuma yang dia punya main point ni kat situ. Power of test ataupun probability untuk tidak commit the type 2 error. Type 2 error kita dah tengok itu, type 1 error and also type 2 error. Type 2 error adalah the fail to reject the H no when it is wrong. Kalau type 1 error, type 1 sama juga dengan alpha, iaitu kita reject the null hypothesis when it is right ataupun true. Kalau type 2 kita tak reject walaupun dia salah. Okay. Ini adalah example. What is the probability of rejecting the null hypothesis if the true population mean is equal to 90? So yang dia punya probability inilah perbezaan antara dua dengan true hypothesis, true population dengan the actual value yang kita dapat. Okey, ini antara faktor yang memberi kesan kepada power of test. Yang pertama, sample size. Yang kedua, significance level. Cuma dalam nota ni ada sedikit kesilapan. Sepatutnya sini adalah increase the region of acceptance. Okey, kenapa sample size dan juga significance level ni? Okay, kita tengok sini. Ini contoh pada significance level, let's say 0.05. Okay, ini adalah rejection region. Okay, yang dalam ni adalah acceptance region. Saya ambil contoh andaian bahawa ni kalau dua-dua lah, so, acceptance region juga dikenali sebagai the power of test. Okay, kalau kita increase the sample size, kalau low sample size, dia punya bell curve ni biasanya dia lebar macam ni. Kalau kita increase sample size, kalau normal distribution tetap, ni mean sini kan. Kalau kita increase sample size, jadi macam ni, ekor macam ni. So sini adalah kawasan alpha, significance level sini. Dan ni adalah kawasan, dot-dot ni adalah kawasan power. So semakin kita tinggikan sample size, meningkat sample size, the power of test semakin tinggi. Iaitu kita kebarangkalian untuk probability to reject H no, ataupun probability untuk nak mencari perbezaan, nak menerima H alternative. Okey, kalau alpha ni terlalu tinggi, jadi alpha ni kita buat terlalu tinggi pun satu masalah. Sebab tu dia punya alpha ni range antara 0.1, 0.05, 0.01. Kalau alpha ni terlalu kecil ataupun terlalu dia punya significance level terlalu tinggi, maknanya alpha let's say
0.01. Okey. Jadi the power of test ni akan berkurangan dan kebarangkalian untuk nak power of test semakin tinggi apabila alpha semakin kecil. Kita tolak lagi alpha ke sini. So dia punya power semakin besar. Let's say kita ambil yang 99%. Power semakin besar. Jadi more likely kita akan sentiasa nak reject the H0. Walaupun ada perbezaan sikit pun kita akan terus reject H0. Yalah, itu dalam statistik betul lah, tapi dalam condition yang sebenar itu mungkin silap lah. Walaupun perbezaan sikit kita terus kata ada perbezaan. Walhal secara realitinya tak ada lah. Jadi yang ni antara kenapa alpha ni biasa kita play around in this between these figures. Depending on what study yang kita buat, jenis data kita. Kalau data tu menyebabkan high precision instrument, mungkinlah kita gunakan alpha yang confidence level yang tinggi, significance level yang tinggi lah, 99% contohnya, supaya kita tak kita senang sikit lah nak cari perbezaan. Okay, seterusnya. Sebenarnya ni jadual yang nak menunjukkan bagaimana kita nak menentukan the Z value yang dalam nota sebelum ni ada jadual-jadual dia. Bagi contoh, kalau kita ambil 95%, so dia punya 0.05 alpha. Kalau two tail bagi 2, 0.025. Okey, dalam table ni 0.025. So area sini yang power tadi, probability ni adalah 0.5. Sebab jadual ni dia jadual separuh dan simetri. 0.5 the whole area, this whole area ni 0.5 minus 0.025 sama dengan 475. So kita tengoklah sini 0.475. Okey, sini 0.475. Dia punya probability berapa? 1.9 dan kolomnya 6. So probability 1.96. Ini yang later ataupun sebelum pun ada. Bila kita dapat nilai Z, kita bandingkan nilai Z dengan probability ni. Z kita dapat dengan probability Z dengan probability yang alpha yang telah ditetapkan. Kalau alpha pada 99%. So untuk case two tail 0.1 bagi 2 0.05. 0.05. So yang ni 0.5 tolak 0.05 dapat dengan 0.45. 0.005 sini. 0.005 sama dengan 0.495. This probability this area 0.495. So kita carilah 0.495. 49 sini. Inilah antara dua ni lah. Jadi dia punya ni 2.5. Dan kalau dalam table tu adalah dia tulis 2.57. Probability untuk pada alpha 0.01 ataupun 99%. Okey. Ini dia dua tadi lah. Alpha 1.9 kalau 95%. Ini 99. 2.576. Alpha divided by 2. Okey. Seterusnya kita tengok ada dua jenis test, iaitu one tail
and two-tail test. Okey. Jadi senang dia nak tahu one-tail ataupun two-tail test. Kalau kita buat andaian, contoh satu benda kita satu kilang keluarkan sesuatu contoh mentol lampu lah gitu kita kata, ataupun kilang makanan. Dia hasilkan makanan yang kandungan protein 9.0 gram. Okey, dia tak nak lebih, tak nak kurang. Kalau lebih mungkin ialah tak balance segi diet, kalau kurang pun sama tak balance segi diet. So kita nak tentukan, kita ambil sampel, kita nak test daripada beratus atau beribu makanan, kita ambil sampel mungkin let's say N 100 makanan tu kita test protein dia dan kita dapatlah nilai-nilai tertentu. So dalam konteks ni dia punya H0 sama dengan 9. H alternatif ni tak sama dengan 9. Okey, tak sama dengan 9 maksud dia two-tail lah test. Sama ada sebelah sini pun kita tak nak, sebelah sini pun kita tak nak. Okey, kalau dalam one-tail test, contoh dia kilang tu tetapkan bahawa at least 9 gram of protein. Yang ini adalah standard yang katanya the paling minimum protein yang perlu ada dalam satu makanan tersebut. Okey. Jadi kalaulah kita target dia nak H0 dengan 9 H alternatif yang kita nak cari, nak check bahawa betul ke tak andaian tu at least 9, H alternatif less than 9. So ini one tail sebelah kiri. Okey, kalau yang sebelah kanan pula satu sama juga one tail test. Let's say satu eksperimen dalam satu tangki untuk nak check the acidity of the water, impact ni kepada any organisms, whatever lah, mollusk ke apa. So dia kata acidity tu dia dah maintain pada 8, pH dia 8. Okay, so kita rasa curious, boleh ke tak maintain pada pH 8 pH ni. Jadi kita test H0 dia memang 8. Jadi kita H alternatif, sorry dia bukan, silap, dia nak maintain the acidic water, so atau salinity lah, salinity, nak maintain salinity kurang, tak nak terlalu masin lah, kurang daripada 20 ppt. Okay, untuk oyster dalam satu tangki. So kita check lah, kita check betul ke salinity tu kurang pada 20. So kita check. Ni kita punya andaian H0, salah dia kata 20 lah dia punya average. Tapi kita buat andaian satu lagi, H0 dia lebih daripada 20. Maknanya dia dah semakin masin. Yang kita tak nak lah, manakala mungkin dalam literature, so these particular organisms, maknanya dia boleh survive dalam salinity yang a very narrow range of salinity. So 20 is optimum, and then kalau lebih dari 20 pun dia dah akan start stress. So kita tak nak ni lah. So this is our H alternative, nak cari bahawa claim tu salah. Okay, ni adalah one tail test. Yang sebelah sini dia punya rejection area, region. Okay, ni tak ada apa, sikit ni. Okay, there are two types of hypothesis test. Known variance and so unknown variance.
Jadi kalau known variance ni sama je sebenarnya dengan unknown. Cuma kalau known variance kita guna z-test. Kalau unknown variant, kita tengok condition pula. Kalau lebih pada 30, kita guna z-test. Kalau kurang pada 30 sampel, kita guna t-test. Ini kalau ni jadual yang taburan normal, yang biasa tengok sebelum ni. Kalau ini pun jadual student t-test table. Okay, kita tengok contoh yang senang sikit lah. A researcher claims that the weight of a bee that was maintained was normally distributed with mean weight of 6 gram and standard deviation of 0.8 gram. Can this claim be accepted at significance level of 5% based on the mean weight of a bee taken from a random sample size of 50 and mean sample is 5.8 gram? Okay, jadi apa hipotesis dia? Hipotesisnya adalah mu equal to 6. Okay. Dan dia kata maintain pada mean 6 gram. Tapi adakah boleh kita terima claim ni? Jadi kita ambil sampel sebahagian tu, kita dapat 5.8. Okay, jadi H alternatif kita tak sama dengan 6. Sebab kita tak interested nak apa kilang ni pun di dalam konteks ni is not interested to know whether 6 gram is minimum or maximum level. So 6 gram is the optimum. Jadi kita nak cari dia at the both end. Apa yang kebaran kalian untuk dapat at both end. So dapat 5.8 gram. So dalam konteks ni dia punya ni adalah one tail ataupun two tail. Adalah two tail test. Okey, jadi ada semua maklumat ada sini. Dia punya formula Z tolak mu standard deviation bahagi dengan punya kuasa sample size. Okey. Jadi dapatlah jawapan Z 1.768. Ini minus maknanya sebelah sinilah. Tadi dapat 5.8 daripada 6 mu 6 ini dapat 5.8 gram. So Z 1.768. Jadi Z ni kalau yang tadi 0.5 dia punya ni 95%, 0.5 alpha 0.5 dia punya critical Z ni adalah 1.96. Ini. Jadi Z ni lebih kecil pada 1.96. Z yang kita kira ni sini ke sini, dari sini 5.8. Okey, ini adalah area yang Z yang kita kira. Ini adalah area Z yang alpha 0.5. Dalam konteks two tail, maknanya alpha bagi 2 0.025, dia punya nilai critical Z ni adalah 1.96. Okey, yang kita dapat 1.76. So kita punya Z ni, calculated Z ni still lagi dalam kawasan ni, luar pada kawasan below rack. Kawasan below rack ni dikenali sebagai rejection region. Kalau yang kawasan tak below rack ni, sorry, bukan yang saya low rack ni lah, mana yang ni kawasan luar pada kawasan ni, dua ni adalah acceptance region ataupun fail to reject, FTR region. Okey. Since ada lagi dalam fail to reject region, maknanya kita accept the null hypothesis bahawa claim tu betul lah 6 gram. Okey. Okey, tadi yang tunjuk dia punya ni 1.96. Probability 1.96 untuk Z 0.05. 0.05 tu alpha 0.05. Tak cantik pun 0.5 guna 0.025. Jadi nak tahu kalaulah sebelah, kita ambil sebelah lah, ni jadual pun sebelah simetri. Ni semua total ni 0.5 tolak 0.025 sama dengan
0.475. Alright, 0.475. Cari sini 0.475. Dapatlah dia punya probability 1.96 sini. Ini dia punya macam mana nak baca table ni. Saya ingat pula garisan. Okey. 0.475 1.96 dia punya probability. So, yang tu tadi kita gunalah sebagai basisnya 1.96. Jadi Z yang kita dapat 1.78 which is lebih kecil pada 1.96. Nah, sini 1.96 kita dapat lebih kecil. Jadi kita terima H0. Okay. The claim from the researcher can be accepted at significance level of 5%. Okay. Kalau significance level 1% lain pula. Susah sebab jadual apa yang slide ni tak boleh nak back bila record. Okay. Kita tengok yang example kedua. Given that mu 28,000, sample mean 27,563, sample size 40, standard deviation 1,348. Test alpha at 0.01% dan 99% confidence level kita. Okay, find p-value. Okay, hypothesis. Yeah. If H0 kecil daripada, sama dengan, okay, H alternative okay. Jadi dia nak cari the probability ataupun dia punya ni lah, nak menentukan sama ada betul ke tak claim bahawa hypothesize dia punya mean ni adalah 28,000. Kita nak tentukan dia kurang daripada 28,000. So in this case, ini adalah kurang pada mean, kurang pada mu, one tail test. Okay, first kita tentukan nilai Z. Sebab apa Z? Sebab N40. N40 kita guna Z test. Okay, Z test kita dapatlah 2.05. Dia negatif minus ni sebab ini 28,000. Nilai kita dapat, nilai sampel 27,000. So sebelah sini lah. Jadi 2.05 somewhere here. Kenapa saya kata sini? Okey, kita tengok. Alpha 0.01. 0.01. Kita nak tahu kawasan ni sampai ke kawasan berlorek ni, sini ke sini berapa kan? Yang ni kita nak tentukan, barulah kita dapat tentukan yang Z 2.05 ni sama ada dalam ni ataupun keluar daripada ni, maknanya masuk kawasan rejection. Saya kata tadi kat sini Z saya buat andaian. Tapi kita tengoklah betul ke tak andaian Z yang kita dapat ni kat sini. Okey, alpha 0.01. Alright. Jadi ini kita tahu satu area sebelah ni total dia 0.5. Sebab apa 0.5? Sebab the total area under graph equals to 1. And the half of the area equal to 0.5. Okey. Nak tentukan, kena tengok dalam jadual lah. 0.5 total ni. Jadi kita kena tolak kawasan ni. Alpha ni. Sebab kita nak tentukan daripada sini ke sini berapa. Tolak area ni 0.01. Jadi 0.01 ya. 0.49. Okey. Jadi kita dapat yang area sini 0.49. Kita nak tahu dia punya probability. Okey. Okey, yang ni ada kesilapan sikit.
sebab dia buat two tail test. Sepatutnya one tail test. Sepatutnya bukan alpha bagi 2, 0.005, sepatutnya 0.01. Okey, tak apa. Lebih kuat dia punya ni, 0.49. Kita tengok dalam jadual 0.49, 0.491. Okey, here. Paling hampir. So dia punya probability 2.3. 2.3 berapa? 2.33. Alright. Dengan probability Z 2.33. Okey, Z yang kita dapat tadi adalah 2.05. So kalau sini 28,000 kan, mu dia. Yang ni Z ni 2.33. So still lagi berada dalam kawasan fail to reject ataupun acceptance region. Sebab apa saya kata dalam? Sebab kalau masuk kawasan ni, dia kena besar daripada 2.33. Dalam contoh ni dia kata 2.576 sebab dia bagi alpha 0.01 bagi 2. Kalau tak bagi 2.33. Okey. Jadi masih lagi tak sampai. So dia berada dalam kawasan acceptance ataupun fail to reject. So therefore we accepted that it is betul lah dia punya population mean 28,000. Population mean satu population ni dia punya mu 28k. Okay, kita ambil sampel tu, sampel kecil di sini, kita dapat mean 37k. Maknanya betul lah mean sampel, tapi kita masih lagi boleh andaikan bahawa the total population still 28k. Sampel kita mungkin kita ambil sampel tempat yang sikit. Kalau ambil sampel lain lagi, sini lagi ambil sampel, sini lagi ambil sampel, mungkin sampel mean kita dah jadi 27.9k ke apa. So semakin hampirlah dengan andaian bahawa total population mean itu betul, iaitu 28,000. Okey. Macam mana pula kalaulah kita yang tadi n dia sama dengan 40. Okey, kita nak try lah guna jadual. Silap ada, sepatutnya tak ada orang jadual ni. Kalaulah n 20. N 20 data yang sama tadi, n 20 bermakna kita kena guna t-test. Okey, t-test sama juga yang ni. Cuma beza dia sinilah. 27 3 atau 28 bahagi dengan 348 bahagi kali tadi 40 ni 20. So dapat jawapan 1.45. Okey. T ni 1.45. Okey, kemudian samalah tadi dia punya alpha. Okey. Punya alpha ni 0.01. Okey, dia punya bila alpha 0.01 dan yang ni adalah one tail. Kalau kita tengoklah sini, alpha 0.01 one tail. Okey, dah ada sini. Kemudian nak tahu nilai dia berapa, nilai probability dia pula berapa? Mana probability untuk sampai ke sini? Berapa degree of freedom? Degree of freedom n tolak 1, n 20 tolak 1, 19. Okey, 19. Ni. Pada alpha 0.01 one tail 2.5. Jadi kita dapat T yang kita calculated T adalah 1.5. Yang kat sini 2.5. Yang calculated T kita sini 1.5. So maksudnya still lagi kat dalam ataupun luar region.
masih lagi dalam kawasan ni. Bukan kat luar ataupun bukan jatuh dalam lembah. Bukan lembah kehinaan lah, lembah reject. So dia masih lagi, sampai sini je. Jadi kita terima bahawa population mean adalah 28,000 ni betul lah. Walaupun dapat sampel mean 27,000 something. Alright, itu saja. Thank you.